Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din. Wa 'allimna ta'wil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika astaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu zunubi baina yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada hari ini kita akan menyambung lagi riwayat hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan petang ini saya akan menyambung kisah Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Abdullah bin Zubair ini adalah merupakan kanak-kanak Islam yang pertama yang dilahirkan di Madinatul Munawwarah. Dia dilahirkan menurut riwayatnya ketika ibunya sampai di Bandar Quba. Lalu dia dilahirkan di situ. Ada yang menyatakan pada awal tahun hijrah. Ada yang menyatakan Abdullah bin Zubair radhiyallahu an dilahirkan pada tahun yang kedua hijrah. Walau bagaimanapun dia tergolong di kalangan orang-orang yang awal menganut Islam. Nenek kepada Abdullah bin Zubair. Ini gambaran siapa dia Abdullah ni. Seorang manusia yang sangat haibat dan sangat luar biasa. Allah lah yang memberi kebaikan yang banyak kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Di mana neneknya ialah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ummul mukminin. Manakala Al-Awwam, yakni ayah kepada Zubair, ayah dia, dianya Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Al-Awwam tu tentulah tok dia. Dia di mana tok dia ni berkahwin dengan Sufiyah binti Abdul Muttalib. Jadi ada hubungan yang sangat rapat dengan Bani Abdul Muttalib. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an juga adalah merupakan datuk dia. Kerana Asma radhiyallahu anha adalah ibunya. Hasil perkahwinan Asma radhiyallahu anha dengan Az-Zubair, dengan Az-Zubair ibn al-Awam, itu yang melahirkan Abdullah bin Zubair ini. Sedangkan Asma pula adik-beradik
dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Manakala Siti Aisyah adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Kemudian kalau kita membaca sejarahnya lagi, nanti akan sampai satu ketika pula dia berkahwin dengan cicit perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nafisah binti Hasan bin Ali. Ia di mana Hasan, Husain, kita tahu radhiyallahu anhum, kedua-dua orang ini adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hasan bila berkahwin dapat anak perempuan namanya Nafisah binti Hasan bin Ali karramallahu wajhah. Maka Nafisah ni adalah cicit kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayah Nafisah, yakni Hasan, adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika nanti sejarahnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu an berkahwin dengan Nafisah ni. Subhanallah, yakni cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Hasan pula, yakni Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah yang mulia, jadi pak mentua pula kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Dan bagaimana bila dirangkaikan hubungan kekeluargaan itu, makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pangkat makcik pula pada Abdullah bin Zubair. Kerana Asma itu adik-beradik dengan Aisyah, dan Asma adalah ibu kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Kemudian pada masa hijrah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha dalam keadaan sangat mengandung, sebaik saja sampai di Quba, dia telah melahirkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Lalu mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahnikkannya. Dia tentulah lebih aula. Dia kerana Rasulullah ada. Lalu Nabi mentahnikkan dia. Apa dia tahnik? Iaitulah orang Melayu panggil belah mulut. Dibuat pada hari yang ketujuh saat anak itu dilahirkan. Kemudian sunat dimasukkan manis-manisan. Kalau tak ada buah kurma, dia diletakkan di jari manis ni. Kemudian dimasukkan ke dalam mulut budak tu, dimain-mainkan jari tu, sapukan atas langit-langit dan sebagainya. Kalau tak ada manisan, boleh aja buah tamar. Ya, kena cari orang alim, orang-orang yang saleh. Kalau boleh ustaz-ustaz yang buat tahnik ini. Boleh aja colek madu lebah, letak, ataupun dengan menggunakan buah-buah tamar. Gigit, hancur tak hancur tu masukkan dalam mulut cucu ataupun budak yang berkenaan. Itu dia panggil tahnik. Sebab itu jangan disayahkan. Buat tahnik ni pada tok atau tok wan dia yang isap curut. Anaya budak. Nanti tok wan dia masukkan jari, budak tu mabuk curut cak kambing pula.
Tu sebab kena cari juga sebolehnya ustaz, ustazah, ustaz lah, dan orang-orang yang alim. Makanya ramai yang melihat jadual-jadual di masjid, bila ada kuliah, ada ustaz tu ustaz ni datang, dia kontak siap-siap dengan AJK, minta ustaz tolong tahnikkan anak dia sebelum kuliah misalnya. Buatlah appointment dan dibuat di masjid, itu lebih berkat lagi. Bawa je piring kecil, letak madu ke, buat tamar, air zam-zam sikit kalau ada, dititikkan. InsyaAllah ada berkat ya kepada anak. Ini yang mentahnikkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan juga dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh tok dia sendiri, Saidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, untuk membacakan azan di telinganya. Ini menunjukkan bahawasanya usahakan supaya kalimah-kalimah awal yang didengar oleh seorang anak ialah azan dan iqamah. Siapa yang dikira ada dekat, yang dikira boleh ambil aja, azan lah. Kita tahu dia tu sembahyang, baca Quran pun ada, boleh dah. Jangan tunggu. Kita tanya bila nak azan ni, atau nak iqamah anak ni, atau cucu ni. Dia kata tengah hari esok, atuk dia on the way. Jangan. Buat terus saja siapa yang mampu buat. Jangan tunggu, kerana anak ni jangan dibagi dengarkan benda lain di awal hidupnya kecuali azan. Hadirin sekalian, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i, dia berjalan ke mana aja dia sumbat telinga, sehingga tak dengar apa. Nanti sampai dah tempat kuliah ke kampung yang dia tuju ke, baru dia buka telinga. Dalam jubah dia penuh dengan kapas. Bergerak je sumbat. Satu hari orang tanya Imam Syafi'i, kenapa macam ni? Imam Syafi'i menyatakan, demi Allah, saya bimbang sekiranya saya mendengar lain daripada apa yang dihalalkan oleh Allah. Kerana Imam Syafi'i itu dia tak boleh. Dia dengar je hafal terus. Dengar je hafal. Ni Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia dhabit. Dia kuat ingatan dia. Bayang kalau dia lalu di Gombak ke, di Johor, di Mersing, di mana-mana. Lalu kat Melaka dengar dondang sayang. Lalu kat sini lagu rock. Lalu di Gombak dengar lagu Minang. Macam. Itu pula hafalan Imam Syafi'i. Dia tak nak. Itu menunjukkan telinga memainkan peranan yang besar dalam kehidupan manusia selain panca indera yang lain. Lalu ditahnikkanlah dia oleh tok wan dia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni apa, Abu Bakar yang azankan dia. Kemudian dibawa Abdullah bin Zubair radhiyallahu an berjalan mengelilingi kota Madinah dengan diiringi qasidah-qasidah oleh orang-orang Ansar di Madinah. Dia kerana apa? Kerana dicatatkan di dalam kitab-kitab sirah, bilanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah, sebelumnya sahabat dah mula masuk dah hijrah tu. Nabi yang terakhir. Bila Nabi gaya-gaya nak sampai nak datang, Yahudi di Madinah menyebarkan berita bahawasanya mereka telah melakukan sihir ke atas perempuan-perempuan Islam yang datang ke Madinah, sehingga mereka tidak akan boleh beranak. Kata Yahudi ni takkan boleh ada dah zuriat yang nak terima dan nak bawa Islam ni. Punya jahatnya Yahudi. Kami dah buat sihir dah. Mengalut dah, kamu datang sini, kamu takkan dapat zuriat. Maka Allah Ta'ala menjawab kejahatan ucapan Yahudi ni
dengan lahirnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, sahabat yang mulia. Dan menurut riwayat yang lain menyatakan, tak lama lepas Abdullah bin Zubair dilahirkan, lahir pula Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Makanya tertolak dan terbatallah pertuduhan jahat yang disebarkan oleh Yahudi dengan tujuan menghina umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memang Yahudi, bab-bab sihir dia kuat. Dia ada grup Illuminati ya, yang bermain dengan sihir ini. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dibawa bukan lagi dia arak beriu-riu apa semua, bukan, dibawalah berjalan sambil dikasidahkan, dibaca selawat memuji Allah dan Rasulnya sebagai, kita kata, satu counter attack, bala balik kepada Yahudi yang buat tuduhan tadi. Ni baru saja dilahirkan seorang pejuang lelaki, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kunyah bagi Abdullah bin Zubair, kunyahnya Abu Bakar, bersempena dengan nama datuk dia. Nabi sendiri bagi kunyah. Saya ulang balik apa dia kunyah. Kunyah telah saya sebut, iaitulah panggilan yang dipanggil kepada seorang ayah, tapi dipanggil ayah ni dengan nama anaknya, kemudian diletakkan kalimah abu di hadapan anaknya. Contoh, saya lalu di kedai, ada orang nampak saya, lalu dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Abu Muhammad Iqbal, misalnya. Di mana Muhammad Iqbal tu anak saya. Letakkan perkataan Abu di depan, lalu disebut Abu Muhammad Iqbal. Saya lah tu. Walaupun tidak menyebut nama Salihuddin tu. Maka Abu Muhammad Iqbal kunyah bagi saya. Macam tu ya. Faham kan? Baik, jadi Abu Bakar tu kunyah baginya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum, dan itu Nabi sendiri yang melakukannya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pernah ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu an berusia 7 tahun, usia dia 7 tahun, dia bersama dengan rakan sepermainan dia, usia yang sama, 7, 8, 9 tahun, mereka beramai-ramai pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di usia yang sekecil ini, mereka bertemu Nabi, dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu an menjadi juru cakap, menyatakan ikrar dan bai'ah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka akan bersama dengan Rasulullah, mempertahankan Rasulullah, hidup mati dengan Rasulullah. Apa jadi pun mereka akan istiqamah dan patuh pada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat gembira, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantuni mereka dan menerima bai'ah yang dilakukan oleh mereka. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Abdullah bin Zubair seorang yang sangat alim, bukan main-main alim dia. Sementara tadi rangkaian keturunan dia tu saya dah sebut, dan kita boleh maklum. Digambarkan bagaimana alimnya Abdullah bin Zubair ini radhiyallahu anhu, sehingga
jika sekiranya dia mendirikan sembahyang, walaupun dia sedang rokok, maka akan ada burung yang bertenggek duduk di atas kepalanya. Kerana lamanya rokok dia, lamanya berdiri kiam dia, sehingga menyangka burung bahawasanya ianya batang kayu. Lalu burung datang dan singgah duduk atas tu. Bayangkan kehebatan, zuhud dan takwa dia dalam mendirikan solat. Disebutkan juga oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mula aja perang Badar pada tahun yang kedua Hijrah, bawa kepada perang Uhud tahun 3, perang Khandaq tahun ke-5, bawa ke perang Mu'tah, perang itu, perang ini. Hampir kebanyakan perang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum tidak mengikuti. Karena dia masih sangat kanak-kanak ketika itu. Dan disebutkan bahawasanya pada usianya 19 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Mudanya dia tu. Jadi banyak perang yang dia tidak ikut serta, kata ulama. Sudah tentu mempunyai hikmah. Dan Abdullah bin Zubair ni, sekiranya para sahabat radhiyallahu anhum yang lain rasa rindu kepada Abu Bakar, maka mereka melihat Abdullah bin Zubair. Wajahnya, jasadnya, tubuhnya, jalannya saling tak tumpah seperti datuknya Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Memandangkan dia tidak terlibat di dalam peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala memberi peluang kepadanya berperang. Ada zaman-zaman selepasnya, di mana Abdullah bin Zubair terlibat dalam pertempuran di Afrika, di Andalusia. Andalusia yakni Spanyol sekarang ini. Konstantinopel iaitulah Istanbul hari ini di Turki. Dia terlibat ni 3 negara ni, di mana di dalam peperangan di Afrika, tentera-tentera musuh berjumlah 120,000 orang. Sedangkan tentera Islam dikatakan hanya berjumlah lebih kurang 20,000 orang sahaja. Tentera Islam dipimpin oleh Abdullah bin Abu Sarrah radhiyallahu an. Abdullah bin Zubair ikut sekali. Dan tentera Afrika di kalangan kufar dipimpin oleh rajanya yang bernama Barbar. Itu nama dia dalam sejarahnya. Lalu terjadilah peperangan yang tidak seimbang. 20,000 melawan 120,000. Ini bukan main-main. Lalu ketua tentera Islam dan para sahabat, ketua-ketua tentera yang lain berbincang mencari jalan strategi. Bagaimana cara untuk memenangi perlawanan ini? Apabila diadakan kajian, mereka mendapati bahawa semua tentera-tentera Afrika ini adalah mereka-mereka yang bergantung semangat betul dengan raja dia, Raja Barbar tadi. Lalu diambil keputusan, fardu takdir Allah, dapat dibunuh Raja Barbar ini. Maka peluang menang bagi orang Islam besar. Makanya dirancang dan diatur. Siapa aja yang tengah bertempur,
Kalau ada kesempatan aja, bunuh Raja Barbar dulu. Cari peluang. Sambil duduk tempur tu. Lalu terjadilah pertempuran yang sengit. Dan Allah telah mentakdirkan, Masya Allah, bahawa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum mendapat peluang membunuh Raja Barbar ini. Dan bila terhebah berita Raja Barbar telah mati dibunuh, maka semangat tentera-tentera Afrika jatuh. Dia mereka lemah, melarikan diri. Dan Allah menjadikan sebab kemenangan bagi umat Islam menakluk Afrika pada masa itu di bawah pimpinan Abdullah bin Abu Sarah radhiyallahu an. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebaik sahaja telah dibunuh akan barbar ini, Abdullah bin Zubair terus mengambil bendera Islam dan mengangkat dan dijulang tinggi ke langit. Kemudian setelah diselesaikan pengasingan jenazah dan dilunggukkan ghanimah, diperintahkan oleh Abdullah bin Abi Sarah supaya Abdullah bin Zubair pulang segera ke Madinah, menyampaikan berita kemenangan ini kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia di mana masa ini berlaku di zaman Utsman menjadi khalifah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, itu gambaran sebahagian yang sangat menarik berhubung dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Pertama, nasab dan keturunan dia. Yang kedua, wara'. Dia kealiman dan ketakwaan dia. Manakala yang ketiga, dia merupakan juga anak yang pertama yang dilahirkan dari kalangan angkatan muhajirin di Madinah. Di samping dia dapat menjadi tentera yang bersama menawan Afrika, Turki, Spanyol dan sebagainya, sebagaimana yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Sidang hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para netizen yang dirahmati Allah sekalian, di sebalik hal-hal yang kita kira menggembirakan, yang membanggakan kita bagi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ini, di sana ada juga kisah-kisah ujian dan penderitaan yang dialami oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Bagaimana dia hidup panjang selepas daripada zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia hidup lagi. Ya, dan bagaimana pada masa terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, di antara yang mengamuk masa itu ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia Muawiyah berasa marah kerana Utsman telah mati dibunuh, dan orang-orang munafik serta mereka yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita pada masa itu bahawa dikatakan wal'iyazubillah Sayyidina Ali terlibat membunuh Utsman kerana Ali ni katanya gila kuasa nak jadi khalifah. Na'udzubillahi min zalik. Para sahabat Nabi, apalagi menantu Rasul, bukan begitu akhlaknya. Tapi berita tersebar, keadaan jadi panas. Orang munafik cucuk dan main jarum
Akhirnya saya ringkaskan aja. Saidina Ali pula dia beristihad. Dia diambil keputusan untuk terus naik menjadi khalifah. Tapi bila tersebar berita kata tuduh dia bunuh, maka yang berbai'ah dengan Ali tak ramai. Ada lebih kurang 12 orang sahabat kanan aja. Yang lain duk angin, duk marah mengamuk, mulai terpecah umat di saat itu. Lalu Muawiyah peringkat awalnya pergi ke Iraq. Sehingga di satu ketika dia mengibarkan jubah Saidina Uthman yang masih ada lagi darahnya. Dikibarkan. Dan dia membuat ucapan-ucapan yang panas dan berapi-api atas sifat menuntut bela kematian Uthman bin Affan. Dan dianggaplah tindakan Saidina Ali lambat. Ali pula memikirkan, bagi tenang dulu. Kemudian baru diatur, jawatan kuasa begitu gini, siasat. Itu panjang cerita. Akhirnya Muawiyah berangkat pergi ke Syria. Syam. Sampai di Syam, Muawiyah menubuhkan kerajaan Bani Umayyah. Ini sejarah terbentuknya kerajaan Bani Umayyah ini. Maka memerintahlah Muawiyah di kota Damsyik, di Syam, di Syria. Saidina Ali ni di Kufah. Di Iraq ada pula sahabat yang lain. Mulai dah terbentuk kerajaan secara nasab keturunan sistem beraja. Ini sejarah. Sebelumnya dikira khalifah dan dibai'ah oleh ummah. Tak apalah itu sejarah. Ya? Makanya bila meninggal Muawiyah bin Abi Sufyan, naik Yazid bin Muawiyah. Nah, Yazid bin Muawiyah ni anak dia. Dia tidak digemari oleh rakyat di kebanyakan tempat. Menjadi kelaziman di zaman itu. Bila ada yang naik, dia angkat menjadi khalifah, maka hendaklah dia hantar wakil untuk diberikan bai'ah kepada dia. Macam kira diterima dan disahkanlah jawatan dia tu. Mesti ada bai'ah. Tiba-tiba tidak ada wakil yang nak pergi jumpa dia untuk melakukan bai'ah. Mereka tidak mahu. Kerana mereka menganggap akhlak Yazid bin Muawiyah tu tak berkenan ke hati mereka. Adalah perkara ni. Ya, dan saya tak mau nak menyebut. Kerana wajib kita menghormati dan mencintai sahabat dan anak kepada para sahabat dan keturunannya. Mereka buat salah, kita doakan Allah mengampunkan dosa mereka. Haram mencaci sahabat dan anak-anak keturunan sahabat. Tak boleh. Ada kesalahan menyebabkan orang ramai tak nak bai'ah dia. Mereka mau bai'ah kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Mereka dah sebar berita, kita angkat Abdullah bin Zubair aja. Abdullah bin Zubair nampak dah. Dia bahawa kalau jadi dia diterima, akan terjadi konflik. Dia tahu benda ni. Maka di peringkat awal dia tak nak. Memang dia tolak. Tetapi rakyat telah melihat saat ditawan Afrika, Turki, kemudian beberapa negara lain, dan dia ada dalam pasukan tentera, dia juga pernah memimpin dan memerintah wilayah-wilayah ini. Jadi mereka boleh buat comparison, perbandingan kepemimpinan dia dengan apa yang dibuat oleh Bani Umayyah diri masa itulah. Jadi ramai hitungan rakyatnya tak setuju, tapi nak ke Abdullah bin Zubair. Dia tak mau, dia tolak. Sehingga akhirnya pergi kepada satu tahap, sekiranya Abdullah bin Zubair menolak, tidak ada khalifah masa itu. Bahaya, ini bahaya.
Nabi SAW mengajar dan menurut syarak pun bahawasanya hubbur riyasah, yakni cinta kasih menggila nak jadi ketua, hukumnya haram. Jangan minta jawatan tak entu agak. Tapi kalau memang kita lihat tak ada orang dah layak nak naik jadi ketua, kebetulan yang layaknya kita je misalan, wajib kita kena ambil alih masa itu. Tidak boleh biar rakyat ni tanpa kerajaan. Ini ada dalam syarak. Kalau nak banding dengan suasana hari ini, ada. Kalau nak bahas. Jadi kita menyebutnya bahawasanya dia pun mengambil keputusan menerima. Daripada langsung tak ada, maka umat terancam nanti siapa nak buat arahan. Maka dia bersetuju. Dan berdatanganlah wakil-wakil daripada seluruh negara-negara Islam. Ada yang datang daripada Hijaz, Yaman, Basrah, Kufah, Khurasan, termasuk daripada seluruh wilayah Syam yang di bawah Bani Umayyah. Sebagian besar ketua-ketua kaum pergi ke kota tempat di mana Abdullah bin Zubair berada dan mereka memberikan bai'ah kepada dia dan menjadi khalifahlah dia setelah dibai'ah oleh orang ramai melalui wakilnya masing-masing. Hadirin sekalian, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Asir dan Imam At-Tabari, 3 orang imam ni, dalam kitab tafsir dan tulisan mereka juga mengesahkan berhubung dengan bai'ah yang diberikan oleh orang ramai kepada Abdullah bin Zubair, dan dengan itu kata mereka terangkat dan terlantiklah dia sebagai amir, yakni sebagai khalifah pada masa itu. Makanya disebut dalam catatannya mulai daripada tahun 64 Hijrah sehingga 73 Hijrah dia dipanggil dengan gelaran Amirul Mukminin. Artinya lebih kurang 9 tahun sahaja dia menjadi khalifah. Ya, pada masa itu yang diparkukan oleh orang ramai. Kemudian Abdullah radhiyallahu an mengambil keputusan menjadikan Mekah sebagai pusat pemerintahannya. Ialah kerana dia memikirkan tu bumi haram, penuh keberkatan, ya. Setiap amalan ganjarannya 1000. Lepas tu ada Kaabah, apa hijir, makan beraya, apa semualah. So dia ambil keputusan berpusat di situ. Dijalankanlah pemerintahannya secara adil. Dan telah bertembunglah kepemimpinan itu dengan Yazid bin Muawiyah. Kemudian berjalanlah pada zaman gubernur salah satu wilayah kerajaan Umayyah pada masa itu ialah Al-Malik, maaf saya sekejap, ya. Gubernurnya pada masa itu Abdul Malik, bukan Al-Malik. Abdul Malik bin Marwan. Nah, di mana Abdul Malik bin Marwan ni dia salah seorang yang pernah naik pula silih berganti menjadi pemimpin bagi Bani Umayyah. Pada masa dia naik itulah Abdullah bin Zubair radhiyallahu an bercadang untuk rebuild, ya, membina dan memperbaiki semula akan kota Mekah. Awal yang dibuat oleh Zubair ialah meletakkan kembali akan Kaabah pada tapaknya yang asal menurut catatannya. Dan bagaimana dia telah membuat kajian perbincangan dengan kibarus sahabah,
kibarul ulama dan juga dengan beberapa orang tabi'in pada zaman dia. Hasilnya menurut catatan, dia dapat pengesahan tapak asal sejak zaman Nabi Ibrahim tu melalui 50 orang. Kebanyakan dah tua-tua dah. Yang membuat pengesahan riwayat-riwayat dari mulut ke mulut melalui waris keturunan Mekah mereka. Lalu Abdullah pun mengambil keputusan bina dan buat semula. Macam sekarang pun begitulah. Bila naik seorang raja, dia besarkan Masjidil Haram. Nanti dia meninggal, naik lain, buat lagi. Begitulah. Dia bagi keselesaan dan kita panggil sebagai satu simbolik kepimpinan dan pemerintahan masing-masing. Itu memanglah begitunya. Baik. Mendengarkan ini, maka Abdul Malik bin Marwan merasakan kurang senang. Sebab itu dia anggap nanti akan menarik lebih ramai lagi orang datang gitu begini, dia akan lebih kuat macam-macam. Maka dikirimnya seorang ketua turut tentera yang kabarnya adik dia ni menjadi gubernur di Yaman. Iaitulah Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj tu pemimpin gubernur di satu wilayah. Adik dia adalah gubernur di Yaman. Makna adik dia ada di utara. Kalau apa-apa hal Hajjaj minta bantuan tentera senang daripada adik dia di Yaman. Dan Hajjaj, siapa baca sejarah dia akan tahu bagaimana kekejaman dan kezaliman dia. Banyak sejarah. Ya, saya tidak sempat masa nak menghuraikan Hajjaj ini. Cuma disebutkan oleh tuan guru saya bahawa Hajjaj ini pernah pada masa dia kecil, dia ni manja dengan nenek dia. Maka nenek dia bawa jalan gitu gini, tiba-tiba bertemu dengan sekumpulan manusia yang sedang menyembelih kambing. Orang Arab dia makan kambing, jadi sembelih. Hajjajnya bila tengok, dia budak lagi. Dia tengok darah kambing itu, dia nak. Dia buat merengek kat nenek, dia merayu. Dah cucu dengan datuk dengan nenek ni memang out punya. Dengan anak, belum tahu, tapi cucu kalah. Ya, akhirnya dia pujuk-pujuk. Dikatakan dalam riwayat, nenek dia ni ambil sedikit. Setengah sudu ke apa tak tahulah. Darah kambing tu suap ke mulut dia. Sayangnya ke cucu. Maka ada ulama menyebut, hasil daripada itu kesannya, dia jadi bengis. Kerana minum darah daripada kecil. Dan dia jadi manusia yang haus. Dan laparkan darah manusia. Termasuk darah umat Islam. 10,000 jumlahnya dia bunuh. Dia bunuh ramai ulama-ulama. Ni yang dihantar oleh Abdul Malik bin Marwan. Lalu Hajjaj beritahulah tujuan kedatangan hantar wakil. Supaya Abdullah bin Zubair letak jawatan. Ini arahan Abdul Malik bin Marwan. Abdullah bin Zubair menyatakan dia tidak akan melepaskan jawatan. Kemudian wakil ni balik. Abdullah pergi jumpa mak dia Asma radhiyallahu anha, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Dia jumpa mak dia, dia minta pandangan. Dia kata, macam mana mak? Sebab Abdullah kenal kata Hajjaj Yusuf As-Saqafi, perangai dia tahu. Memang akan habis punya. Jadi dia tanya pandangan mak dia. Tiba-tiba Asma menyatakan, demi Allah, keturunanmu adalah keturunan pejuang yang tidak takut mati. Maka ambil dan pilihlah jalan kematian ini. Bersiaplah kamu mengambil tanggungjawab walaupun terpaksa berperang. Lalu Abdullah bin Zubair peluk mak dia, cium dahi mak dia, dan Asma pun tahu dah tu macam
pelukan dan ciuman yang terakhir. Disebutkan bahawa Hajjaj menggunakan strategi mengepung kota Mekah. Dan dia mengepung kota Mekah selama 6 bulan. Apabila kepungan terjadi dalam 6 bulan, makanan payah. Minum boleh kira lah ada zam-zam. Makan. Maka beransur-ansur penduduk Mekah mulai meninggalkan kota Mekah. Nak makan apa ya? Mereka-mereka yang keluar ni ajar biar aja. Dan dia arahkan keluar jauh-jauh. Maka berjayalah strategi Hajjaj Yusuf As-Saqafi untuk melemahkan kedudukan Abdullah bin Zubair dengan memisahkan penyokong, pendokong dan pengikutnya keluar daripada kota Mekah. Maka dalam masa 6 bulan akhirnya tinggallah Abdullah bin Zubair dengan beberapa orang yang dikira memberikan kesetiaan kepada dia. Tapi jumlah dia ramai juga, ribu. Dan pada masa ini, rupanya dalam masa 6 bulan ini, Hajjaj Yusuf As-Saqafi telah membuat manjani'. Ya, saya dah sebut, manjani' iaitulah lastik. Dia lastik yang besar, ditarik ramai-ramai, ikat dengan tali. Lepas tu adalah mangkuk dia. Dalam tu letakkanlah batu ke api ke benda apa. Lepas tu potong tali tu dia bidas melayang. Kena ke musuh. Hajjaj telah memasang manjenik di keliling bukit yang ada di kota Mekah. Dan Mekah tu lembah kan. Keliling tu dia pasang dah. Dan Abdullah bin Zubair tahu dah. Dia keadaan mulai lumpuh. Orang ramai dah mula keluar meninggalkannya. Dan dia pun mengumpulkan tentera. Mengambil jalan untuk mati berjuang. Lalu terjadilah serangan. Di mana Hajjaj melepaskan manjenik ni. Dalam tu ketulan batu besar-besar penumbuk tu. Kalau pergi 30-40 kilometer sejam, kena kepala, tak letak tengkorak, mati situ aja. Ribu bergelimpangan. Terjadi kematian di tanah haram. Tu kata Hajjaj. Dia bukan kira. Ya. Lalu, akhirnya, tentera merempuh masuk. Dan memanglah bahawa tentera Abdullah bin Zubair tidak dapat bertahan. Dia kerana kekuatan Hajjaj ini. Dia memang kejam zalim. Dia akhirnya mengambat masuk habis semua. Sehingga tertemulah dengan Abdullah bin Zubair. Dia berlawan dengan Hajjaj. Berlawan dengan tentera. Dan Hajjaj ni hadirin sekalian bukan sembarangan. Dia handal. Gagah kuat orangnya. Dah bengis. Tak erti kesian belas punya. Akhirnya dapat diasak Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum di penjuru Hajar Aswad. Lalu dipenggal kepalanya, ditikam, ditetak dan gebah jatuh. Abdullah bin Zubair syahid betul-betul di bawah penjuru Hajar Aswad. Kemudian Hajjaj memerintahkan tenteranya tetap jenazah Abdullah bin Zubair sampai hancur. Lumat, tak jumpa apa. Tak tahu apa dah. Hidung ke mana, mata ke mana, telinga tak jumpa. Tetap dengan pedang ramai-ramai. Sehancur-hancur, selumat-lumat. Habis dah semua dah menang. Yang mana dapat ditawan, dia bunuh. Yang diikat macam-macam. Kemudian dia pergi ke rumah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, dan dikatakan Asma pada masa itu sudah tua. Dia berusia 97 tahun. Nak samalah dengan umur tok kita. Ni 97 lebih kurang. Asma tu. Dan pada masa itu Asma radhiyallahu anha
dikatakan rabun. Ada riwayat nyatakan buta kedua-dua belah mata. Lalu datanglah Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Dia macam nak bodek, nak buat tenang keadaan konon. Dia kata begini, wahai ibu, saya ni dikirim oleh Abdul Malik bin Marwan. Dan Abdul Malik beritahu supaya saya melihat dan menengok segala maslahah. Ialah benda apalah keperluan bagi ibu lah. Kau nak pakaian ke makanan, rumah baru ke apa benda, bagi tahu, saya akan urus. Itu arahan dan saya akan buat. Jadi ibu beritahu, saya sendiri pun tak tahu benda apa yang ibu nak. Tiba-tiba Asma binti Abu Bakar menyatakan, demi Allah, jangan kamu memanggilku sebagai ibu, kerana kamu bukan anakku. Demi Allah, kamu seorang yang sangat zalim di dalam hidup. Kamu bukan anakku, aku juga bukan ibumu. Pergi, aku tidak akan bersama dengan si zalim. Katanya. Lalu ialah Hajjaj pun patah keluar. Dia memang zalim. Banyak riwayat. Ada satu riwayat saya baca dalam kitab. Bagaimana Hajjaj masa-masa itulah jubah dia koyak. Tu. Lalu dia tukar. Dia ambil jubah tu, dia bagi kepada pengawal dia. Dia bagi tu kabarnya lepas subuh. Dia kata pada pengawal, pergi carilah mana-mana tukang jahit di Mekah ni, tolong jahit jubah saya yang koyak ni. Pengawal dia bawa. Dia keluar lepas subuh, pengawal tu balik, dekat nak subuh pagi besok, baru sampai. Lalu Hajjaj pun minta lah jubah tu. Pengawal tak berani bercakap apa, bagi. Bila bagi buka tengok, tak berjahit apa, masih koyak rabak macam tu juga. Lalu Hajjaj pun tanya, ni kenapa ni? Saya suruh bawa pergi jahit. Takkan tak ada seorang pun. Tukang Mekah, tukang jahit di Mekah ni. Kamu keluar selepas subuh. Ni nak subuh balik. Tapi jubah aku tak jahit lagi. Mana kamu? Beri jawapan atau aku penggal leher kamu. Lalu pengawal dia menyatakan, demi Allah wahai Hajjaj, saya dah pergi kepada semua tukang jahit yang ada di Mekah dan di sekitar Mekah ni, habis dah saya jumpa. Tapi demi Allah, minta maaf wahai Hajjaj, tidak ada seorang pun tukang jahit yang bersedia menjahit jubahmu. Kerana mereka menyatakan, kamu seorang yang zalim. Dan tukang-tukang jahit itu tidak mahu bersubahat dengan orang-orang yang zalim. Ini dia. Itulah zalimnya dia tu. Padahal, kalau jubah gubernur, orang kena khalifah, jahit sikit je goyang-goyang kaki 5 minit, takat nak 100,000 dinar tu, batuk-batuk ya. Tapi itulah dia amanahnya bekerja orang dulu. Dia buat apa pun, dia meniaga tukang jahit, dia jadi ustaz, jadi cikgu, jadi polis, jadi tentera, jadi apa, jadi menteri, jadi apa pun, kerana Allah aja. Ini yang kita kena usahakan dalam diri kita. Lalu Hajjaj pun keluarlah, dia tengok Asma pun tegas. Kemudian Asma tahu dah. Bila Hajjaj datang, anak dia dah habis dah tu. Dia tahu dah. Dia pun keluar dari rumah, lalu dibantu oleh beberapa orang memimpinnya. Sampai di penjuru Hajar al-Aswad. Kemudian Asma, dia kutip cepisan, ketul-ketul, cebis-cebisan daging anak dia Abdullah bin Zubair. Dia bubur dalam satu bekas, dia basuh dengan air zam-zam dan dia tanam. Ini penghormatan yang dia berikan kepada anaknya sendiri, kemudian kebaikannya kepada keturunan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Ingat ya, saya pesan lagi. Bila kita membaca buku-buku riwayat hidup sahabat, nanti banyak ni bertemu kisah-kisah macam ni. Maka sikap kita diajar oleh ulama senantiasa meletakkan radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Selama nama mereka sahabat, anak kepada sahabat, keturunan cucu cicit sahabat, jangan kita memaki dan menghina mereka, jangan. Kita diajar oleh Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, janganlah Engkau letakkan perasaan yang tidak baik, perasaan benci, tidak kasih kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Di mana di antara orang yang terdahulu daripada kita ialah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hanya mendoakan kepada Allah. Sebagai manusia, kita maklum mereka boleh jadi juga melakukan kesilapan. Kita hanya bermohon kepada Allah agar Allah menyampunkan dosa mereka. Dan jangan jadikan hati kita ini membenci kepada sahabat dan keturunan-keturunan mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Mereka adalah orang-orang yang sangat diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Qadi Rabbul Jalil. Ingat, berhubung dengan sahabat yang melakukan kesalahan ni, macam kisah Ali dan Muawiyah. Jangan laju sebut Muawiyah ni burah, penderhaka. Jangan sama sekali. Kita katakan dia melakukan kesalahan. Semoga Allah mengampunkan dosanya. Cuba lihat ucapan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ni cicit Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dia ni daripada kerajaan Bani Umayyah, khalifah yang paling adil dalam sejarahnya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dua sahabat berselisih faham. Seorang dimasukkan ke dalam syurga kerana kesabarannya. Seorang lagi dimasukkan juga ke dalam syurga kerana kemaafan Allah ke atas dosanya sekiranya dia melakukan kesalahan. Ini kata Umar bin Abdul Aziz. Dia kata dua sahabat berkelahi, seorang masuk syurga. Dan kalau seorang syurga, seorang neraka lah. Tak, dia tak kata macam tu. Yang seorang ni masuk syurga sebab dia sabar dengan ujian daripada sahabat ni. Manakala yang tu pun syurga juga, kata Umar bin Aziz. Kerana dia beristighfar dan minta ampun. Jasa-jasa dia yang besar sebelum itu untuk menaikkan Islam sampai pada kita. Maka dia diampunkan. Kalau dia buat dosa, Allah ampun dan dia pun masuk syurga. Dua-dua syurga. Tidak ada istilah neraka atas sahabat bagi Umar bin Abdul Aziz. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh tabi'in kepada para sahabat. Jadi jaga jangan terlupa mulut dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu dulu untuk hari ini. Jangan lupa like and share. Jangan lupa tabung amal. Berilah sumbangan. Kita dah berada pada malam nuzul Quran 17 Ramadan. Dan esok, dengar baik-baik, esok kita akan bertemu kembali jam 3 petang. Esok jam 3 petang. Dan besok saya akan bawa
riwayat hidup Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhum, yaitulah anak Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Saya bertemu esok jam 3 petang, maka saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Ibu kepada seluruh para ibu yang mengikuti siaran saya ini, secara langsung ataupun tidak langsung. Semoga para ibu semua diberi rahmat dan keberkatan oleh Allah di atas jasa menanggung keperitan mengandungkan anak, menanggung kesakitan melahirkan anak, menanggung penderitaan menyusu dan membesarkannya. Semua ini mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah. Dan ingat, sebagai seorang Muslim lagi mukmin, kita yang bernama anak ni, kalau memang sayang ibu, bukan sekadar tiap tahun dia sambut Hari Ibu, tapi tiap-tiap waktu sembahyang, antarkan suratul Fatihah. Hadiahkan pahalanya, minta Allah sampaikan pada ibu dan ayah kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Mari kita tangguhkan dengan tasbih kifarah suratul Asr, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina 'an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berbuka puasa. Wallahu a'lam.